rasa inilah satu-satunya kesebelasan yang boleh beraksi di tahap tertinggi dan boleh membuktikan pada malam ini yang mereka adalah kesebelasan terbaik bukan saja di pasukan JDT tetapi di Malaysia. Baiklah, apakah keputusan perlawanan pada malam ini? Pastikan anda terus bersama kami di TV3. Mereka telah bersedia untuk memulakan perlawanan di Kuala Terengganu. Kita terus saja bersama Tabah Syazwan dan Nur Hisham Hassan. Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus memberikan sokongan kepada kami di saluran media Prima secara langsung di TV3 malam ini. Pertempuran yang pastinya menarik di antara pasukan T-Team dan juga pasukan JDT dengan cuaca yang begitu baik sekali. Syukur Alhamdulillah sambil kita memerhatikan perarakan masuk kedua-dua pasukan, kedua-dua kelab sebenarnya di Kuala Terengganu ini bersama dengan saya Hisham Hassan yang pastinya akan memberikan ulasan sehingga tamatnya pertembungan di antara kedua-dua pasukan yang pasti beruan 3 mata lagi untuk pasukan JDT khususnya bagi meraih gelaran juara Liga 10 untuk musim keempat berturut-turut. Ya, benar Tabah. Jika dilihat di sini, JDT ingin menjarakkan mata daripada pencabar-pencabar lain, terutamanya Kedah dan Pahang, Tabah. Jadi 3 mata ini begitu amat penting bagi mereka. Tapi itu bukan mudah kerana bertembung dengan pasukan T-Team sebagai tuan rumah di Kuala Terengganu. Berehat seketika untuk memberi laluan pada lagu kedua-dua kelab dan lagu kebangsaan. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas itu. Baiklah, suasana yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali persoalan, cerita dan juga debaran di antara kedua-dua pasukan ataupun kelab ini. Apa yang paling pasti sudah tentunya
apakah perjalanan pasukan T-Team pada malam ini boleh menghalang seketika daripada JDT terus berada selesa dan jauh dari segi jurang matanya. Itulah yang nak kita lihat berlaku dalam tempoh 90 minit pada malam ini, Hisham. Ya, betul Tabah. Jika di sini kita melihat di sini JDT semahu-mahunya untuk menjarakkan mata untuk mengesahkan kejuaraan mereka dengan lebih awal. Baik, itu yang paling menarik. Sambil kita diperkenalkan dengan pengadil-pengadil pada malam ini, Zulkarnain Zakaria, Perdana Pengadil 1 Muhammad Muazzez Zainal Abidin, sementara Perdana Pengadil 2 Muhammad Syahrin Cik Omar dan pegawai keempat Muhammad Hasrul Abdul Rahman. Jadi begitulah barisan pengadil kita pada malam ini dan kita mengharapkan satu corak pengadilan yang seimbang dan juga adil untuk kedua-dua pada pasukan pada malam ini. JDT tidak seperti mereka tumbang kepada pasukan Selangor dalam saingan TMPL Malaysia. Mereka menurunkan kesebelasan utama sambil T-Team ada beberapa tonggak yang nampaknya tidak dapat diturunkan pada malam ini, khususnya pemain-pemain import. InsyaAllah sebentar lagi kita akan perhalusi lagi kedudukan kesebelasan pemain bagi kedua-dua pasukan. Jadi bagaimana Hisham melihat, adakah ini boleh mengganggu sedikit tumpuan dan fokus T-Team berdepan dengan pasukan JDT? Ya, jika kita melihat di sini T-Team agak tempang apabila ketiadaan Yusuf Maiga, pemain import di barisan pertahanan mereka. Walau bagaimanapun dengan hadirnya Hasbullah Hawang dan Amir Zafran mungkin dapat membantu menguatkan dan menampung apabila ketiadaan Abdullah Yusuf Maiga itu. Baik, di bawah kendalian Rahmat Dermawan, kalau kita perhatikan kesebelasan utama yang akan turun pada malam ini dengan Joseph Yannick, pemain import daripada Cameroon yang diturunkan selaku the target man, sambil Hakim Pakurazi Tajiev berada di sebelah kanan, Badu dan Dilshot di bahagian tengah, sambil back four untuk Hisham memperkatakan tentang kekuatan pasukan T-Team pada malam ini. Di barisan back four pasukan T-Team di sini mereka menurunkan di pertahanan kiri bekas kapten Piala Presiden mereka Akil Ifanuddin, dan di sebelah kanan Kamal Azizi untuk membantu kapten Hasbullah dan Amir Zafran. Dengan formasi yang biasa sebenarnya di bawah kendalian Morais, 4-3-3, kalau kita perhatikan kedudukan dan posisi pemain-pemain, nampak seperti kekuatan JDT di setiap bahagian. Ya, tidak dinafikan Tabah. Di sini jika dilihat keseluruhan pemain JDT begitu ampuh daripada back four barisan midfield mereka dan begitu side force mereka dengan Muhammad Gada, Cabrera dan juga Miguel Guerra. Sudah pastilah pengendali pasukan JDT Morais pada malam ini mahu terus mempertahankan kedudukan pasukannya di tangga Liga Super ketika ini dengan 39 mata, sambil Kedah berada 11 mata di belakang pasukan JDT dengan 28, Pahang di tempat ketiga 27, sambil T-Team berada di kedudukan ketujuh dengan 19 mata. Jadi untuk terus kekal berada dalam kelompok untuk bersaing dalam Liga Super musim depan itu sudah pasti, insya-Allah. Sambil kita akan saksikan sebentar lagi pertembungan di antara pasukan JDT yang menjadi tetamu ataupun pasukan pelawat kepada pasukan T-Team. Gadar tadi 21 gol jadi antara peledak senjata utama pasukan JDT malam ini. Ya, Gadar dengan 21 gol Tabah. Itu agak begitu mengagumkan. Dengan ledakan-ledakan ini memberi satu amaran awal kepada barisan pertahanan T-Team agar tidak membiarkan dengan sewenangnya Gadar untuk berlega-lega di kawasan D-Box. Sudah bermula untuk aksi 45 minit yang pertama di separuh masa yang pertama ini, Hisham. Sambil kita lihat percaturan-percaturan awal yang cuba disusun oleh kedua-dua pasukan ketika ini. JDT turun dengan jersey serba biru dan merah, sementara pasukan T-Team dengan jersey warna putih dan hitam. Terlalu awal untuk kita memperkatakan tentang apakah pada malam ini akan dapat kita lihat corak-corak permainan yang agresif dan juga pantas. Tapi itulah yang menjadi harapan kita sebenarnya, agar kedua-dua pasukan dapat memberikan atau mempamerkan satu perlawanan, satu permainan yang cukup berkualiti. Ya, kita juga mengharapkan T-Team walaupun dengan tiada dua pemain import mereka dapat mempamerkan satu permainan dan saingan yang cukup baik terhadap JDT. Dan ini akan memberikan satu hiburan kepada mereka, kepada kita semua. Betul, itulah yang kita harapkan dalam saingan Liga Bola Sepak Malaysia, khususnya Liga Super untuk musim 2017 ini yang hampir sampai ke kemuncaknya dengan perebutan
kedua, ketiga dan keempat itu lebih nyata kerana JDT terlalu jauh berada di depan meninggalkan pasukan-pasukan lain. Baik, lontaran ke dalam Eskunalan. Sudah hampir masuk minit yang kedua dengan sebahagian daripada penyokong-penyokong setia pasukan JDT yang berada betul-betul berdepan dengan grandstand di Stadium Sultan Nasruddin Shah di Kuala Terengganu ini. JDT sedang menyusun gerak. Stand your ground and fight. Itulah antara sebahagian daripada penyokong-penyokong pasukan setia T-Team. Sementara pasukan JDT berada di belakang pintu gol pasukan kesayangan mereka JDT. Berhampiran dengan grandstand, tempat di mana tempat utama di stadium ini. Ke belakang untuk Izam Tarmizi. Sedang dikawal oleh pasukan T-Team. Cantik kali ini gerakan yang cuba disusun oleh pasukan T-Team tetapi dapat dipatahkan dan dikeluarkan oleh Muhammad Fazli Mazlan setelah menyedari ada beberapa gerakan-gerakan yang nampaknya cuba disusun oleh pasukan T-Team. Ya, itu yang kita harapkan daripada pasukan T-Team. Telah berlaku beberapa gerakan yang cuba menekan barisan pertahanan JDT, Tabah. Itulah yang mungkin sedikit membimbangkan back four pasukan JDT khususnya dengan gerakan-gerakan apa yang pasti dan apa yang jelas. JDT mungkin mahu settle down lebih awal. Begitu juga dengan pasukan T-Team. Syafiq Rahim. Masih lagi kawalan ditinggalkan untuk Antonio. Masih lagi JDT. Afiq Fazail di seberang sana. Dan Eskunalan ke belakang kembali untuk Antonio. Cuba mencari ruang-ruang, cuba menggerakkan ataupun menarik perhatian pemain-pemain T-Team, namun tolakan yang nampaknya tidak begitu tepat mencari Fazli Mazlan di sebelah kanan pintu gol pasukan T-Team. Ya, kelihatan JDT cuba membuat satu gerakan build up daripada bawah tadi, Tabah. Tidak membeban direct kepada barisan serangan mereka. Oh, nampaknya Gadar dihalang pergerakan oleh pemain T-Team ini. Wan Ahmad Amir Zafran. Kita lihat sekali lagi bagaimana gerakan cuba dirampas sebenarnya oleh Gadar, dan setelah menyedari Gadar mungkin boleh melepasi dan kemudian ada halangan dan tolakan yang dilakukan oleh Amir Zafran. Ya, itu Amir Zafran cuba tidak mahu mengambil risiko apabila jika beliau digelecek oleh Gadar, kemungkinan crossing yang mampu dilakukan oleh Gadar di situ. Boleh menghadirkan banyak sekali cerita-cerita di awal babak skor masa yang pertama ini. Sepakan percuma yang pertama dimiliki oleh pasukan JDT. Rendah saja cuba mencari Gadar yang berada di depan sana. Begitu dapat dipatahkan oleh pemain-pemain T-Team. Adakah satu hantaran ataupun set piece yang cuba dilakukan oleh Syafiq itu agak berbahaya nampaknya? Rendah saja. Itu satu keadaan yang agak membahayakan. Jika dilihat di situ, bola mampu untuk diterjemahkan dengan gol jika pemain-pemain JDT bersedia dengan lebih awal. Yannick di ujung sana, pemain import Terengganu yang dibawa masuk ketika perpindahan kedua oleh jersey nombor 55, sambil T-Team sekarang ini pula sedang ataupun cuba menyusun gerakan-gerakan. Terlepas Gadar untuk Cabrera. Masih lagi Cabrera biarpun tergelincir sedikit. Kebi. Cantik gerakan ditinggalkan untuk Syafiq. JDT masih lagi JDT sedang menyusun ke hujung sana, ditinggalkan untuk Eskunalan. Gerakan yang semakin berbahaya. Eskunalan untuk pasukan JDT, cutback ke belakang. Oh, biarpun ada sedikit lantunan, mungkin Gadar tidak menyedari bola itu akan hadir benar-benar di depan kakinya. Ya, Tabah. Jika di situ gerakan daripada Eskunalan berjaya menghadirkan satu hantaran lintang. Agak berbahaya juga sebenarnya. Ini dia main import pasukan T-Team dari Cameroon. Sejauh mana kemampuan pemain ini akan dapat kita lihat malam ini, Syameh, dengan lebih jelas lagi untuk membantu pasukan T-Team khususnya. T-Team pula kali ini cuba menyusun, cuba build up
corak yang lebih kemas, tetapi nampaknya dapat dihalang. Fazli Mazlan yang sudah pun dapat membaca gerakan-gerakan yang cuba disusun oleh pasukan Titip. Terang 1-2 yang tidak menjadi tadi. Kamal Azizi namun dapat dirampas peluang untuk pasukan JDT. Ke sebelah sana untuk Gaby. Hantaran oleh Syafiq. Tinggalkan untuk Eskonalen. Tinggalkan untuk Afiq Fazail. Balik kepada Insa. Insa untuk Fazli Mazlan. Gerakan 1-2 yang akhirnya dapat dikeluarkan dengan begitu kemas sekali oleh Muhammad Kamal Azizi. Ya, serangan daripada JDT Tabah jika lihat sini daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Tidak ada pemain-pemain JDT. Jadi itulah gambaran yang boleh kita lihat, Hisham. Dalam tempoh 7 minit permainan di separuh masa pertama ini, JDT masih lagi menyusun gerakan-gerakan seperti kata Hisham, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Tetapi bagi Titip juga sebenarnya mereka cuba untuk menembusi back four pasukan JDT dengan gerakan-gerakan yang nampak turun ke bawah sedikit untuk membantu rakan-rakan di bahagian tengah, Hisham. Ya, Tabah. Titip tidaklah kelihatan tenggelam di sini Tabah. Mereka juga melakukan beberapa gerakan-gerakan yang menyusun gerakan yang agak baik di sini. Peluang untuk pasukan JDT Cabrera. Berbahaya nampaknya. Larian yang tidak dihalang sebenarnya oleh pemain Titip. Satu gerakan solo daripada Cabrera. 3 pemain Titip Hisham yang hanya memerhatikan saja bagaimana larian solo yang dilakukan oleh Cabrera. Kita lihat bagaimana rempatan yang begitu selesa dilakukan. Mujur penjaga gol pasukan Titip dapat menyamakan keadaan itu, Hisham. Ya, satu tampanan yang menarik di situ tadi. Namun begitu, adakah ini barangkali mungkin menghadirkan cerita lebih menarik untuk Titip? Belum lagi dapat untuk sekurang-kurangnya lakukan percubaan. Peluang untuk pasukan Titip. Bagaimana gerakan ini? Tolakan yang dilakukan oleh pemain Titip nampaknya masih lagi tersekat, masih lagi tidak berjaya untuk sekurang-kurangnya melakukan percubaan ke arah pintu gol pasukan JDT. Ya, masih belum. Mungkin akan sampai masa mereka untuk melakukan cubaan nanti Tabah. Kita mengharapkan banyak lagi gerakan-gerakan menarik, percubaan-percubaan yang akan boleh dilakukan oleh pemain-pemain Titip. Sambil kita lihat gerakan ini bagaimana Gadar dihalang, leg tackle yang dilakukan oleh Akil Irfanuddin. Muhammad Akil Irfanuddin. Dia menyadari bahawa Gadar perlu dirantai dengan begitu ketat sekali malam ini, Hisham. Ya, kesemua barisan pertahanan Titip tidak boleh membiarkan dengan sewenang-wenangnya ketiga-tiga strike force mereka, JDT berkeliaran dengan bebas sekali. Ya. Baik, dari jarak 30 meter, Hisham. 35 meter. 35 meter. Sama Insa ataupun ni yang terus dilakukan pantas oleh Syafiq Rahim. Tinggalkan untuk Eskonalen. Eskonalen cuba bergerak di hujung sana, cuba untuk melepasi Muhammad Akil Irfanuddin. Tak salah dari pandangan saya, sambil mengharapkan Yannick berada di atas untuk melakukan counter attack. Juga tidak berjaya untuk sekurang-kurangnya buat hantaran yang lebih kemas untuk yang di bahagian depan. Jadi tersekat lagi. Itu yang terpaksa dilakukan oleh Akil tadi, Batabah, untuk menyelamatkan keadaan dulu. Satu lagi gerakan menarik untuk Gadar. Satu percubaan terus. Rempatan kencang yang dilakukan oleh Gadar. Tetapi sekali lagi nampaknya penjaga gol pasukan Titip ini dapat menyamakan. Muhammad Hafiz Romli, bekas penjaga gol DRB Haikal. Ya. Dan bekas penjaga gol Terengganu juga. Benar. Batabah. Pernah beraksi untuk pasukan Terengganu. Berasal dari Perlis dengan ketinggian 183 meter. Jadi bagaimana Hisham melihat beberapa percubaan yang sudah mulai terhasil oleh pemain-pemain JDT? Ya, JDT berjaya melakukan 2 atau 3 percubaan, Tabah, melalui Gadar dan Gaby tadi. Dan di sini sekali lagi peluang yang menarik. Gaby, Gadar berada di tengah. Tolakan mencari Gadar. Namun begitu, apakah jaringan ini
disahkan oleh pengadil selepas mungkin berlaku ada tolakan ataupun penyudah yang barangkali mungkin dipersalahkan oleh kita. Lihat bagaimana tolakan antara lintang yang dilakukan oleh Gaby terhadap Gada. Bagaimana Hisham? Ya, di sini jika kita mahu melihat dengan lebih jelas, apakah terkena sedikit di bahagian tangan? ya mungkin pada pandangan pengadil itu ada terkena tangan Muhammad Gada. Tabah. Jadi tidak disahkan. Tidak disahkan. Jaringan itu, jaringan yang dilakukan oleh Gada. Jadi kekal kedudukan 0-0 sekarang ini. Jadi terima kasih kepada anda yang baru saja bersama dengan kami secara langsung. Kami bawakan kepada anda pertembungan di antara pasukan T-Team dan JDT saingan Liga Super untuk musim 2017 ini. JDT terus mengatur gerak. Afiq Fazail untuk Syafiq Rahim. Syafiq tinggalkan untuk dua rakannya di bahagian belakang. Kemudian ditinggalkan pula untuk dua pemain di bahagian back. Valdisas dan juga Antonio yang masing-masing. Jika dilihat di sini Tabah, JDT merubah daripada struktur berempat struktur pertahanan berempat kepada dua apabila wingback mereka naik untuk membantu serangan. Inilah yang mungkin barangkali agak mengelirukan juga ya Hisham. T-Team, kita lihat bagaimana gerakan yang cuba disusun dengan possession hantaran-hantaran yang dekat. Percubaan yang dilakukan oleh Eskunalen agak terburu-buru nampaknya gerakan atau percubaan dilakukan. Agak ambitious di situ Eskunalen apabila melepaskan rembakan dengan kaki kiri. Ada banyak lagi option yang boleh dilakukan oleh Eskunalen. Option yang lebih baik. Namun begitu, itu pilihan Eskunalen untuk barangkali mungkin mendapat keyakinan lebih tinggi dengan percubaan dilakukan. Tidak salah melakukan percubaan. Benar Hisham. Dilshot gerakan di bahagian bawah, cuba disusun build up, tersekat. Fazael untuk Syafiq Rahim 50-50, namun lepas ditinggalkan untuk Gaby di ujung. Gaby cuba melakukan satu percubaan yang dilepaskan, satu hantaran lerek yang dilakukan oleh Syafiq untuk Gaby. Ya, Gaby berada di kanan, di kiri pasukan T-Team. Ya, pertahanan T-Team dan berjaya melakukan 2 atau 3 kali hantaran lintang ataupun servis kepada Gada di depan gol. Semakin berbahaya dengan Cabrera di bahagian kiri, Gaby di bahagian kanan, Insa di bahagian tengah bersama dengan Syafiq. Gada di tengah. Begitu juga dengan peranan Afiq Fazail. Semakin menarik untuk kita lihat pemain muda ini. Ya, saya begitu tertarik dengan peranan Afiq Tabah. Dia merupakan satu deep line playmaker kepada JDT. Dia memberikan satu sokongan kepada aset baru untuk pasukan JDT. Fazli Mazlan masih lagi dalam kawalan pemain-pemain JDT. Cuba mencari Insa di ujung sana, tetapi dua pemain cuba mengawal. Gaby berkehalah kali mungkin dilakukan, tidak mendapat perhatian daripada pengadil. Diteruskan jadi peluang untuk T-Team pula sekarang ini. Yannick nampaknya tidak banyak menerima hantaran-hantaran yang kemas untuk membolehkan beliau bergerak ke arah pitul pasukan JDT. Setakat 15 minit pertama ini Tabah, Yannick kurang mendapat servis hantaran-hantaran daripada pemain sokongan mereka. Dilshot, Badrul Hisham, Hakim Hassan masih lagi tenggelam di sini. Setakat 15 minit. Jadi apakah Hisham melihat formasi Rahmat Dermawan 4-2-3-1 berdepan dengan 4-3-3 JDT di bawah kendali Moraes? Jika dilihat 4-2-3-1 yang direncanakan oleh Rahmat ini mungkin adalah satu strategi untuk menghalang daripada pasukan JDT untuk terus menyerang mereka. Apabila JDT menggunakan formasi 4-3-3. Medar terlepas. Hantaran yang dilakukan oleh Cabrera itu. Jadi jelas sekali malam ini sekurang-kurangnya pendapat saya Hisham T-Team di bawah Rahmat Dermawan mungkin kalau dapat satu mata pun itu sudah memadai di Kuala Terengganu. Ya, dengan keadaan mereka, pasukan mereka yang tidak mampu dengan line up yang the best daripada mereka, satu mata cukup. Satu keputusan yang positif bagi mereka untuk terus berada dalam kelompok
10 ataupun lebih baik dari itu dalam saingan Liga Super untuk musim 2017 ini. JDT terus build up the game. Musuh Insa tadi ditinggalkan untuk Syafiq, kalau kita lihat di atas kertas dia berada di bahagian kanan. Ya, mereka buat 3 midfield mereka melakukan rotation cuma Afiq saja yang banyak ke bawah untuk memberi sokongan daripada belakang. Tabah. Itulah peranan ataupun adonan yang dilakukan oleh Morais terhadap pasukan JDT dengan merubah sedikit posisi pemain-pemain JDT. Setakat ini nampaknya keserasian dan keseimbangan jelas sekali antara pasukan dan klub terhebat di negara kita ketika ini. Namun begitu Titip juga sedang menghampiri kehebatan itu. Ya, Titip nampak di sini cuba memberi satu saingan kepada pasukan JDT. Satu lagi sepakan percuma yang diberikan kepada pasukan JDT. Shot agak tidak berpuas hati nampaknya dengan keputusan yang diberikan oleh Zulkarnain Zakaria menghadapi perlawanan pada malam ini. Satu lagi jarak yang hampir sama seperti tadi. Kali ini jelas sekali Syafiq yang akan mengambil sepakan ini kerana ini adalah favorite posisi. Favorite kepada Syafiq Rahim. Antara terus ataupun percubaan terus ini. Itu yang sedang difikirkan oleh Syafiq. Coba satu percubaan yang menarik. Tandukan percubaan sekali lagi yang dilepaskan oleh Gaby. Bermula dari tandukan yang dilakukan oleh Insa, terkena Palang. Palang. Kemudian tindakan susulan yang dilakukan juga Insa tidak dapat diterjemahkan untuk menjadikan jaringan yang pertama pada malam ini, Syam. Ya, bertalu-talu jadi tidak datang Tabah. Diharapkan Titi mampu mengekang. Benar-benar tandukan yang clearance yang cuba dilakukan oleh Muhammad Asbullah itu datang benar-benar di depan Gaby. Dengan begitu kencang sekali rempatan namun tinggi melepasi pintu gol pasukan T-Team. Jadi terlepas peluang JDT untuk sekurang-kurangnya mendahului T-Team pada minit ke-18 itu tadi. Masih lagi dikawal oleh JDT. Agak sukar nampaknya bagi T-Team memberikan ataupun mengawal dengan perencanaan-perencanaan yang dapat digagalkan oleh pemain-pemain JDT. Ya, pemain-pemain JDT kebanyakan mereka tolak satu lagi hantar lintang. Fazli Mazlan. Jika dilihat di sini Tabah, pemain-pemain JDT ini kebanyakan mereka mempunyai satu kebolehan teknikal yang tinggi dengan kemahiran teknikal yang tinggi. Tidak mengatakan pemain T-Team tidak mencatat kemahiran, tetapi dengan adunan-adunan pemain-pemain mereka itu gabungan import dan pemain tempatan itulah yang menjadikan JDT pasukan yang ada pada kedudukan teratas Liga Super musim 2017 ini. T-Team cuba bergerak menerusi Said Sobri. Pemain nomor 17 di shot juga berada di situ. Muhammad Kamal Azizi tolakan untuk pemain T-Team berjersey nomor 55 ini, Joseph Yani. Agak sukar juga untuk Joseph Yani nampaknya. Satu holding cycle daripada T-Team Joseph Yani cuba untuk memegang bola dan menunggu support sokongan daripada rakan-rakan. Kawalan yang kurang kemas oleh Gabriela dan akhirnya dikeluarkan oleh T-Team. Taran mencari Gadar untuk Gaby. Gaby tinggalkan bola untuk Insa. Balik untuk Fazil Mazlan sambil ada pemain yang tercedera nampaknya. Gaby yang mengalami kecederaan ataupun Gadar sebenarnya nomor 22 Gadar sebenarnya yang mengalami kecederaan. InsyaAllah akan dapat kita lihat gerak perlahan ini bagaimana ianya berlaku. Setelah dijatuhkan
tersepak. Atau tersepak sebenarnya. Kecederaan yang mungkin kecil nampaknya. Menimpa Gadar. Belum sajalah penjaring terbanyak setakat ini. Dia memburu gol yang seterusnya untuk JDT dan dirinya secara pribadi untuk muncul penjaring terbanyak bagi musim 2017 ini. Sporting Spirit ditunjukkan oleh pasukan Titim, berikan antara dalam untuk pasukan JDT. Gadar back heel cuba mencari Cabrera. Oh, lepas peluang untuk JDT. Bagaimana kali ini Gaby? Jaringan pertama untuk pasukan JDT. Kita lihat kesungguhan yang ditunjukkan oleh Cabrera itu untuk membolehkan Gaby dengan tenang melepaskan satu rempatan kencang ke arah pintu gol pasukan Titim untuk melalui 1-0 ketika ini. Okay, saya melihat di sini kesilapan barisan pertahanan Titim apabila 3 pemain mereka di situ boleh ditipu oleh Guerra di situ. 3 pemain di situ lepas. Walaupun ada sakan yang cuba dilakukan oleh Dilshot tadi, tetapi kita lihat bagaimana hantaran back heel yang tidak begitu menjadi Cabrera, tetapi usaha keras. Ada 3 pemain termasuklah buah nama Amir Zafran juga gagal untuk menghalang. Kemudian kita lihat bagaimana bola itu pergi ke arah Gaby dan Gaby tidak melepaskan peluang itu untuk melakukan jaringan. Kita lihat satu cutback yang menarik dilakukan oleh Gaby untuk meletakkan JDT 1-0 ketika ini. Satu sentuhan yang pertama yang baik oleh Gaby itu menunjukkan beliau adalah satu import yang berkualiti di sini, dan sebelum melakukan rembatan kencang untuk menewaskan Hafiz Robli. Jaringan dari Gaby itu merubah kedudukan sekarang ini. Kuala Terengganu jadi 1 JDT. Kelihatan begitu selesa pemain-pemain JDT Tabah untuk mengawal bola, membuat satu ball possession daripada kanan ke kiri, bawah ke hadapan, depan ke belakang. Itulah yang dipamerkan. Jadi minit ke-23. Gaby ataupun nama sebenarnya Gabriel Miguel Guerra meletakkan JDT di depan. Hasil rempatan kencang menewaskan peluru pasukan Titim. Yannick juga tidak mahu mengalah nampaknya, berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu pasukan Titim. Said Sobri melakukan Yannick. Satu hantaran yang baik daripada Said Sobri jadi Jabah. Inilah sebenarnya yang dimahukan oleh Yannick. Hantaran-hantaran yang lebih tepat untuk membolehkan beliau melakukan percubaan ke arah pintu gol pasukan JDT. Ya, sentuhan pertama daripada Said Sobri dan mampu melakukan hantaran lintang. Menarik sekali bagaimana usaha dan juga gantingan di antara kedua-dua pemain ini. Dia dapat melihat posisi dan kedudukan Yannick. Kemudian cuma tandukan itu sedikit saja di sebelah kanan pintu gol pasukan JDT. Satu tandukan yang cuba mencari angle di sebelah kanan penjaga gol. Kalau ada banyak lagi hantaran-hantaran sebegini, mungkin Yannick boleh melakukan sesuatu, sekurang-kurangnya dapat menyamakan kedudukan. Ya, Titim mungkin boleh bermain dengan break attack atau counter attack apabila menyedari JDT terlalu compact untuk tembusi secara pilar play. Itulah yang perlu dilakukan oleh pemain-pemain Titim. Insa cuba untuk melepasi Dilshot. Kali ini tersekat sedikit, dipatahkan dan dikawal. Yannick terlepas, jadi asap oleh Muhammad Fadlisas. Jadi Titim diberikan sepakat percuma. Kita lihat sekali lagi, mungkin ada sedikit tarikan. Ya, sedikit tarikan daripada Fadlisas tadi, memberikan satu false kepada Titim. Sekali lagi cuba mencari Yannick. Shot juga cuba membantu rakan-rakan di bahagian atas. Kawal sekarang ini di kalangan pemain-pemain Titim cuba masuk antara 1-2 mencari Dilshot juga tidak menjadi, namun Mujur dalam masih lagi dalam kawalan. Kemudian cuba mencari Said Sobri yang nampaknya sudah dikawal dengan begitu baik dan terpaan
Izam Tarmizi pantas untuk menyamakan keadaan itu. Izam Tarmizi mampu membaca hantaran Intan tadi tu, Abah. Memang agak sukar nampaknya kalau dengan build up game seperti kata Hisham. Saya pinjam balik ke Hisham punya pandangan. Ya, tak, Abah. Ya, mungkin perlu menggunakan hantaran-hantaran tinggi mencari Yannick. Ya, hantaran tinggi dan counter attack. Membiarkan pemain-pemain JDT push up dan melakukan break ataupun counter attack. Lihat bagaimana rampasan yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Sekali lagi cuba mencari Gadar, namun jauh untuk Gadar. Namun usaha yang bersungguh-sungguh, kerja keras Cabrera itu lebih menarik nak diperkatakan. Ya, JDT melakukan satu high pressing, menekan barisan-barisan pertahanan lebih awal di kawasan pertahanan tim sendiri, Tabah. Mereka seolah-olah berada di setiap posisi, memahami keadaan dan kedudukan di mana rakan-rakan berada untuk membuat hantaran dan untuk membuat tolakan. Itu yang menarik tentang JDT, dengan kerja keras yang ditunjukkan oleh pemain-pemain import untuk membantu pemain tempatan. Ini yang saya katakan tadi, Tabah. Ke hujung sana. Apakah ini peluang yang dimiliki oleh pasukan TT? Muhammad Badrul Hisham Morris tinggalkan untuk Muhammad Fakhur Razi yang turut berada di seberang sana untuk membantu. Masih lagi TT di shot biasa oleh Insa, namun dari saiz dan fizikal nampaknya lebih memihak kepada Adil Shot. Masih lagi dalam gerakan pemain TT. Cuba mencari Muhammad Kamal Azizi. Hasil hantaran yang dilakukan oleh Muhammad Amin Zafran tadi. Cabrera untuk Syafiq. Syafiq ke hujung sana mencari Guerra ataupun Gaby dengan pantas. Dari arah belakang overlapping dilakukan oleh Eskunalan. Terus mencari Gadar. Tidak tepat sambaran, tidak timingnya tidak begitu tepat untuk disambar oleh Gadar tadi. Terlambat a few second. 0-1 saat mungkin. Jika tidak mungkin ada sesuatu yang lebih baik berlaku, boleh kita lihat di Kuala Terengganu. Sambil ini peluang titip. Tolakan untuk yang tidak begitu tepat. Pun ada usaha yang semakin menarik nampaknya ditunjukkan oleh pasukan TT Misha. Ya, mengharapkan tim lebih tenang dan lebih steady di attacking third, Tabah. Apabila memasuki di attacking third, mereka harus lebih tenang dan cepat untuk melakukan hantaran kepada rakan. Itulah yang perlu dilakukan oleh pasukan TT, lebih banyak menggunakan Yannick dengan hantaran-hantaran tinggi. Itu pandangan kita, Hisham. Setelah kita melihat bagaimana setiap pemain-pemain JDT berada dekat dengan pemain-pemain TT untuk melakukan halangan setiap kali TT melakukan serangan. Namun begitu, satu lagi gerakan menarik yang cuba disusun oleh pasukan JDT sebenarnya, dan kali ini tidak begitu kemas dan dapat dipatahkan oleh Kapten Hasbullah Hawang. Pantas sekali satu hantaran tinggi mencari Yannick. Namun begitu, kali ini Yannick hanya memerhatikan saja. Mungkin ini boleh berikan satu gerak yang lebih sempurna untuk pasukan TT. Di tengah Muhammad Fakhur Razi tadi, balik kepada Fakhur Razi ke bahagian depan, cuba mencari Said Sobri di ujung sana. Dari kanan kemudian berada di bahagian kiri. Pertukaran-pertukaran posisi ini nampaknya semakin menjadi amalan. Ya, ini adalah salah satu untuk mengelirukan ataupun cari satu idea tu yang fresh. Semakin menarik, boleh kita perhatikan bukan saja dalam JDT, namun TT juga sedang berusaha keras nampaknya untuk memberikan saingan, untuk memberikan tentangan kepada pendahulu kedudukan Liga Super ketika ini, pasukan JDT. Syafiq Rahim ke ujung sana untuk Eskunalan. Kunalan untuk Gaby. Kali ini Gaby dikawal dengan begitu ketat dan rapat sekali. Tim Sabah harus lebih berdisiplin dari segi bertahan. Bukan untuk dari back four saja, tapi bermula daripada barisan tengah. Fakhur Razi Musa, Hakim Hassan, Badrul Hisham dan Dilshot sendiri. Perlu lebih accurate hantaran-hantaran yang dilakukan. Jadi peluang sekarang ini
untuk JDT, ke belakang untuk Fazli Mazlan. Percubaan Fazli Mazlan jauh dari pintu gol pasukan Titip. Mungkin dia juga banyak option-option yang lebih baik boleh dilakukan, tetapi itu pilihan yang dilakukan oleh Fazli. Mungkin dia juga pada malam ini mahu mencari keyakinan yang lebih tinggi dengan keadaan yang selesa untuk pasukannya, dan ruang yang ada itu digunakan oleh Fazli untuk melepaskan satu percubaan. Dikawal sekarang ini Badrul Hisham Morris ujung sana. Cantik kali ini lepas dengan tempatan Titip nampaknya tidak mahu mengalah berdepan dengan pasukan ataupun pemain back for pasukan ini yang ketua Yulianto. Terlepas kesilapan daripada Amir Zafran tadi. Jadi peluang untuk pasukan JDT. Gadar masih lagi Gadar. Gadar terjatuh dalam usahanya. Kecederaan yang menimpa Gadar setelah dia gagal, namun begitu masih lagi diteruskan oleh pemain JDT antara 1-2 di antara Syafiq dan juga Gaby. Namun itu Gadar terbaring di atas padang, mungkin terkena sedikit bahagian lutut Gadar nampaknya. Ya, mungkin apabila Gadar cuba untuk menggelecek pertahanan sebelah awang tadi. Kita lihat bagaimana dia cuba melepasi pemain pertahanan pasukan Titip, Muhammad Hasbullah, yang juga merupakan ketua pasukan Titip. Ya, belaga di lutut tadi. Di lutut, Mungkin satu knock berlaku di situ, Tabah. Ini juga mungkin menghadirkan kebimbangan dalam pasukan JDT, khususnya kerana Gadar merupakan senjata utama di pasukan JDT. Apa agaknya dalam kedudukan ini disampaikan oleh Moraes, pandangan Hisham sebagai bekas pemain satu ketika dulu? Ya, mungkin di situasi ini Barisan Kejuruteraan JDT cuba untuk memberikan satu idea ataupun pandangan kepada pemain-pemain mereka, arahan yang terbaru berdasarkan perlawanan setakat ini. Mungkin satu untuk memberikan hantaran-hantaran yang lebih baik. Kerana Hisham pernah melalui tempoh itu dan saat-saat itu sepakan terus setelah Gadar pulih dari kecederaan. Jadi peluang untuk Titip keluar nampaknya di situ. Izam Tarmizi tanpa mahu membiarkan, kalau tak salah saya di ujung sana, Said Sobri untuk merampas bola itu. Untuk sekurang-kurangnya dia dapat melakukan percubaan, Izam pantas untuk menyelamatkan. Kelihatan Izam selalu keluar awal di sini. 2-3 kali sudah keluar daripada posisi beliau. Dan beliau yakin dengan untuk berbuat begitu. Izam memang keyakinannya tidak perlu kita pertikaikan, relax dan cool saja. Titip terus mengatur gerak. Ujung sana untuk Said Sobri. Untuk Titip cuba mencari Yannick. Said Sobri merupakan pemain berasal dari Terengganu yang bermain di dengan Melaka dan berpindah ke pasukan T-Team pada second window transfer baru. Betul. Ada pergerakan-pergerakan yang lebih menarik nampaknya ditunjukkan oleh pasukan T-Team, khususnya di bahagian sayap sebelah kiri pasukan T-Team. Ya, lebih hidup apabila pertukaran posisi daripada Hakim dengan Said Sobri. Itu yang menarik kita perkatakan. Yannick cantik untuk Dilshah. Ya. Nampaknya peluang yang dimiliki oleh pasukan T-Team tetapi sudah berada dalam kedudukan offside. Muhammad Nur Hakim Hassan. Satu usaha yang menarik, usaha yang baik oleh pasukan T-Team. Kita lihat sekali lagi gerakan perlahan ini bagaimana. Build up yang cuba dilakukan oleh pasukan T-Team. Hakim Hassan 25 tahun. Pernah bermain untuk MP Muak PKNS 2012-2013, Terengganu 2014 sebelum bersama pasukan T-Team pada tahun 2015. Sudah 36 minit 15 saat.
berarti kurang lebih 10 minit saja lagi ataupun 9, itu tidak termasuk waktu kecederaan ataupun waktu tambahan ya. Dan dalam tempoh itu juga banyak kemungkinan boleh berlaku dengan serangan dilakukan oleh pasukan JDT musuh Gabi di ujung sana. Mojor dapat disekat. Hantaran yang mahu dilakukan oleh Gabi ini. Kerap kali nampaknya posisi di sebelah Gabi itu digunakan sebagai platform untuk melakukan hantaran-hantaran ke depan pintu gol pasukan T-Team. Ya, daripada melalui Gabi ataupun Eskunalen. Banyak memberi masalah kepada pertahanan kiri ya, T-Team, iaitu Akil Ifanuddin. Mungkin bila menyedari Akil ini merupakan seorang pemain muda. Jadi mereka menggunakan itu dah tolak menolak di antara Insa dan juga Yannick. Tapi saya percaya tidaklah membimbangkan kerana kedua pemain import ini tahu selain daripada pengadil kita Zulkarnain yang dapat meleraikan kedudukan itu, kita tumpukan kepada sepakan sudut ini pasukan ini rendah saja. Oh, Insa! Bagaimana dia datang meluru mencari arah dan posisi sebelum dia melepaskan tandukan itu. Dia berjaya melepaskan satu tandukan apabila berjaya membuat satu lompatan dan menewaskan Yannick di situ. Abah. Memang menarik apa yang ditampilkan pemain import JDT ini. Tidak dikira import dia, Abah. Insa atau pemain naturalisasi. Ya. Bukan saya. Kadang-kadang ramai sekali pemain-pemain import situ. Kadang saya pun terkeliru. Seorang pemain namun begitu tumpuan kita kepada T-Team. Peluang untuk pasukan T-Team. Rempatan yang cuba dilepaskan tadi oleh Fakhur Razi. Pada tertampan sebenarnya. Malam ini juga selain daripada pertembungan di antara pasukan T-Team dan JDT, Pahang Melaka, Pahang sedang melalui dengan 1-0. Perak juga sedang melalui Felda dengan 1-0. Pulau Pinang Kedah masih terikat. North Derby nampaknya malam ini juga menarik antara Pulau Pinang dan juga Kedah. Selangor sedang melalui Kelantan dengan 1-0. Sementara T-Team sedang ketinggalan 0-1 kepada pasukan JDT. Perkembangan semasa yang menarik juga di venue-venue yang lain ini, Syam. Ya. Dia Pahang masih lagi mendahului Melaka United 1-0. Jadi perebutan tangga kedua, tiga dan keempat juga menarik. Boleh dikatakan untuk perebutan di tangga kedua dan ketiga. Benar, Syam. Kedah 28 di tangga kedua, Pahang 1 mata di belakang. Felda juga 1 mata di belakang. Ketinggalan 11 mata dengan perlawanan berbaki lagi 5 perlawanan. Jadi ini juga agak menarik untuk sama-sama kita nantikan bersama lain selain daripada pertembungan di antara pasukan T-Team dan juga JDT ini. Tersekat juga hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain T-Team nampaknya masih lagi struggle. Namun begitu gerakan ataupun build up ini yang sedang dilakukan oleh pasukan ini. Hantaran cuba mencari kanan. Gol yang kedua nampaknya dicipta oleh pasukan JDT. Dan kali ini Gadar tidak dihalang untuk melakukan jaringan yang kedua itu pada minit ke-39. Agak sukar untuk menghalang Gabi. Apabila Gadar dan Gabi bertukar posisi tadi, Tabah. Gabi memasuki ke ruang tengah dan Gadar pergi bertukar posisi dengan Gabi dan membuat bagi sebelum hantaran lintang daripada Fazli Mazlan. Kita lihat sekali lagi bagaimana gerakan ini berlaku. Pertukaran posisi di situ. Ya, untuk mengelurkan pemain-pemain T-Team kemudian ditinggalkan untuk Syafiq. Syafiq Rahim sebenarnya. Syafiq melakukan satu hantaran yang tepat sekali sebelum disambar oleh Gadar untuk meledak jaringan kedua untuk pasukan JDT. Tepat, timingnya juga sangat-sangat menarik untuk disempurnakan oleh Gadar. Cukup sempurna. Gadar semakin serasi nampaknya di kalangan pemain-pemain JDT. Dia tahu bola yang mahu dihantar itu dan Syafiq juga memberikan satu hantaran yang boleh kita katakan tepat untuk Gadar. Cukup sempurna, Tabah. Sudah 2-0 nampaknya di Kuala Terengganu. JDT sedang melalui pasukan T-Team sambil di stadium
di Kuala Terengganu ini hujan mulai turun. Ya. Di lewat babak separuh masa yang pertama ini dengan kedudukan sudah 2 jaringan dimiliki oleh pasukan T-Team. Dia pasukan JDT. Ini dia jaringan kedua yang dilakukan oleh Gadar pada minit ke-39 untuk memisahkan kedudukan di antara pasukan JDT dan juga pasukan T-Team. Jadi sudah 22 gol nampaknya 22 gol daripada Muhammad Gadar musim 2017 ini. Dalam tempoh berbaki 4 atau 5 minit saja lagi di separuh masa yang pertama ini, nampaknya Hisham, apakah yang boleh dilakukan oleh Rahmat Darmawan dan juga anak-anak buahnya? Ya, untuk pasukan T-Team mereka tidak boleh lagi untuk menerima gol. Setidak-tidaknya setidak-tidaknya ke bilik persalinan dengan 2 gol kosong. Kalau mampu untuk menjadikan gol, 1 gol cukup. Itu cukup baik untuk mengheret permainan di separuh masa kedua untuk menjadikannya lebih menarik. Ya. Dua 2-0 belum lagi selesai, Hisham, belum lagi selesai untuk JDT. Sebagaimana JDT mampu menjadikan 2 gol, begitu juga T-Team. Kalau kita nak lihat prestasi JDT dalam tempoh 3 perlawanan bermula dari 1 Julai tempoh hari, mereka menundukkan Pulau Pinang 2-0, kemudian menundukkan Pahang 2-0 sebelum mereka menundukkan Sarawak 3-1. Jadi prestasi, konsistensi yang semakin baik ditunjukkan oleh pasukan JDT. Sementara T-Team, kalau kita nak perkatakan 3 perlawanan sebelum ini, mereka ditundukkan oleh pasukan Selangor 4-2, kemudian mereka menundukkan Kelantan 3-1 pada 11 Julai, kemudian mereka dibelasah oleh pasukan Felda dengan jaringan yang agak besar 5-1. Jadi dalam tempoh permainan di penghujung separuh masa yang pertama ini, kawalan-kawalan yang terus dipamerkan oleh JDT, nampaknya Eskunalen, dengan mudah saja nampaknya jaringan yang dilakukan oleh Eskunalen ada sedikit kealpaan ataupun hujan yang semakin lebat, membolehkan Kunalen sama ada ianya hantaran yang mahu dilakukan, kemudian ianya diterjemahkan menjadi satu jaringan. Mungkin di situ hantaran yang mahu dilakukan oleh Kunalen. Mungkin satu reflection yang cuba kita lihat di sini, Tabah. Gerak perlahan Hisham, silakan. Dia mahu melakukan satu hantaran. Dua pemain di sebelah sayap, Gaby dan juga Eskunalen, memang banyak sekali memberi masalah dengan hantaran-hantaran kerajinan Eskunalen, khususnya dengan overlapping. Kemudian kita lihat bagaimana Gaby melorongkan bola untuk Eskunalen. Dia mahu melakukan hantaran, ada reflection di situ berlaku. Kemudian menjadikan kedudukan semakin selesa nampaknya untuk JDT sebelum separuh masa pertama ini tamat dengan 3 gol sekarang ini. Agak sukar dibendung Eskunalen dan Gaby di sebelah kiri pertahanan T-Team. Hisham macam kecewa je? Tidak? Kecewa juga. Okey, kita lihat bagaimana satu lagi gerakan dari pasukan JDT. Dan kali ini giliran Syafiq Rahim pula berpeluang untuk mencetak nama sebagai penjaring dalam keadaan hujan yang semakin lebat nampaknya. Kita lihat sekali bagaimana gerakan-gerakan sekali lagi datang dari sebelah kanan JDT, kiri pintu gol pasukan JDT. Kita tengok situ 3 pemain JDT berada di dalam kotak penalti, Tabah, bersedia untuk menerima hantaran lintan daripada Gaby atau Syafiq Rahim tadi. Begitu cepat mereka berada. Nampak di penghujung babak ini T-Team seakan-akan memberikan ruang yang begitu luas untuk JDT melakukan serangan demi serangan. Hisham. Ya, apabila saya berkatakan tadi, pemain-pemain JDT ini mempunyai satu kemahiran dan gabungan pemain-pemain yang baik, Tabah. Tambah lagi pemain T-Team tidak mempunyai satu skor yang lengkap. Itu tidak dapat dinafikan. Ramai sekali memperkatakan tentang adonan dan gabungan pemain-pemain import dan pemain-pemain tempatan, khususnya pemain-pemain kebangsaan yang juga berada dalam pasukan JDT untuk menjadikan JDT antara pasukan yang sememangnya
mahu didepani oleh mana-mana pasukan. Tambahan pula mahu menundukkan pasukan JDT. Itu memang impian setiap pasukan. Tetapi dalam kedudukan sekarang ini, dengan tambahan 2 minit yang ada untuk TT melakukan sesuatu, tetapi gerakan-gerakan yang semakin kemas, yang bertali arus sedang dilakukan oleh pasukan JDT ke arah pintu gol pasukan TT pada malam ini. Dengan kedudukan sudah 3-0, kalau kita masih ingat sekitar Februari lalu, TT ditundukkan dengan jaringan 3-0 di Lakin pada malam ini. Separuh masa pertama saja itu dah 3 jaringan. Ya, 3-0. Mungkin Titim akan balas 3 lepas ni. InsyaAllah itu yang kita harapkan akan berlaku di separuh masa yang kedua nanti, dengan kawalan masih lagi Afiq Fazail, pemain yang semakin mendapat tempat kepercayaan dalam kesempatan pertama. Insa tolakan cuba mencari kadar, Mojo dapat dihalang. Apakah Gabi datang lagi? Gabi datang lagi. Satu lagi hantaran yang cuba dilakukan, cuba disambar di situ oleh Kadar. Mojor dapat diselamatkan oleh pemain-pemain pertahanan T-Team untuk tidak membenarkan tambahan satu lagi jaringan di penghujung lewat separuh masa yang pertama. Kita mengharapkan T-Team dapat memberikan tumpuan dan fokus, dan aksi itu menamatkan cerita di separuh masa pertama dengan JDT sekarang ini di depan semakin selesa. 3 gol sedang melalui pasukan tim untuk menamatkan drama yang berlaku di Kuala Terengganu. Ini dia antara penjaring-penjaring Kadar, Gaby yang memulakan cerita pada minit ke-23, dan S. Gunalan melengkapkan jaringan ketiga untuk separuh masa pertama sahaja di Kuala Terengganu. Jadi insyaAllah kita berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan rakan tugas di studio, Zainal Abbas dan juga Syabi. Silakan. Terima kasih Zainal Abbas dan juga Syabi di studio. Banyak sekali persoalan-persoalan yang boleh kita perkatakan, khususnya di separuh masa yang kedua. Kita mengharapkan banyak lagi aksi-aksi yang lebih baik dapat ditunjukkan oleh pasukan T-Team, khususnya dengan deal shot. Perlu lebih banyak memberikan sumbangan yang lebih besar di bahagian tengah. Benar atau tidak, Aisyah, pandangan saya itu? Benar, Tabah. Bukan sahaja deal shot lah, malah kepada Fakul Azim Musa, Badrul Hisham, Morris harus lebih kreatif dan lebih berusaha untuk mengekang ataupun merencanakan satu gerakan-gerakan untuk memberikan satu keputusan yang lebih baik. Itu yang kita harapkan akan berlaku di separuh masa yang kedua ini, tetapi dengan kedudukan semasa kelebihan 3 jaringan yang dimiliki oleh pasukan JDT. Pada dasarnya mungkin agak sukar, tetapi seperti biasalah, mungkin klise sikit, dalam bola sepak macam-macam boleh berlaku. Mungkin T-Team boleh menyamakan kedudukan. Itu menjadi harapan seluruh penyokong-penyokong, bukan saja T-Team tetapi penyokong-penyokong Terengganu juga. Akan terus mengharapkan kebangkitan yang boleh ditunjukkan oleh pasukan T-Team, khususnya di separuh masa yang kedua ini. Sebahagian daripada penyokong-penyokong yang boleh kita lihat berada di berdepan dengan grandstand ini, termasuklah penyokong-penyokong setia pasukan T-Team dengan moto mereka, stand your ground and fight. Itu agak menarik juga, terus menjadi inspirasi dan semangat untuk pasukan T-Team, sambil JDT seperti biasa terus mengawal keadaan. Tetapi peluang sekarang untuk pasukan T-Team dengan satu percubaan yang dilakukan agak lemah sebenarnya, tetapi cukup untuk menguji Izam Tarmizi, yang gol pasukan JDT. Ya, cubaan daripada Fakul Azim Musa setidak-tidaknya memberi satu alert kepada Izam Tarmizi yang T-Team akan datang untuk menyerang dengan banyak lagi serangan-serangan yang insya-Allah akan dilakukan oleh pasukan T-Team. Tetapi bagi pasukan JDT, boleh saya katakan mereka sudah settle dah. Ya, diharapkan jurulatih mereka Rahmat Darmawan telah memberikan satu tips atau strategi baru untuk memberikan satu masalah-masalah kepada pasukan JDT. Gaby seperti biasa di bahagian sayap sebelah kanan JDT, kiri pintu gol T-Team. Gandingannya bersama Gunalan sangat-sangat berkesan dan menarik. Syafiq ditinggalkan untuk Insa. Tengok bagaimana dia mencari Gunalan dengan rotation build up game yang sangat-sangat menarik ditunjukkan oleh pemain-pemain JDT. Ya, di sini gerakan daripada Syafiq Rahim hantar kepada Insa sebelum hantaran kepada S. Gunalan. Begitu bebas membuat satu rotation di situ. Syafiq kepada Insa, Insa kepada Gunalan.
memang agak keliru dengan pergerakan-pergerakan pemain-pemain JDT. Antonio sudah berada di atas seperti biasa untuk melakukan tandukan hasil sepakan sudut. Syafiq Rahim, lihat bagaimana datangnya Antonio. Dia sudah dapat membaca ataupun sudah boleh memberikan isyarat untuk Syafiq bahawa dia bersedia untuk menerima bola dan melakukan tandukan ke arah pintu gol pasukan tim ini. Satu lagi hantaran tendangan sudut Untuk pasukan JDT, tinggal 2 saja pemain di bahagian bawah, termasuk Eskunalen yang cepat membuat replace apabila Antonio naik ke atas. Dan kali ini giliran Gaby akan melakukan sepakan sudut ini. Rendah saja, cuba mencari Antonio dan mengharapkan ada back heel yang boleh dilakukan oleh Antonio. Itu yang mampu dilakukan oleh Marcos Antonio apabila bola itu datang ke hadapan dengan keadaan rendah. Setidaknya jika back heel itu berjaya, tetapi mungkin dia mengharapkan bola yang lebih baik, yang lebih baik. Adisas cuba mengawal ketat nampaknya. Yannick, peluang untuk tim bagaimana Said Sobri kali ini. Dia berpeluang tetapi dihalang nampaknya gerakannya itu. Ini dia Said Sobri oleh Fazli Mazlan yang bijak melakukan clean tackle. Clean tackle. Tidak penuh stadium di Kuala Terengganu ini. Ya, jarang Tabah apabila tim bermain untuk penuh stadium ini. Jika masuk ke saingan suku akhir, Peluang untuk tim sambil-sambil kita memperkatakan tentang kehadiran penonton Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah di Kuala Terengganu ini. Belum sajalah sebagai sebuah kelab untuk deal shot kembali. Hantaran leret ke depan pintu gol pasukan JDT, cuba mencari Yannick yang turut berada di situ. Eskunalen penjaring jaringan yang ketiga untuk pasukan JDT. ya cuba terlihat kesemua pemain-pemain JDT turun ke bawah Sabah untuk membantu barisan pertahanan mereka daripada dijelaskan gol oleh pasukan tim. Bagi hantaran terus sepakan yang dilakukan oleh Fakurazi tadi, terus dilarikan oleh Kebi. Dia dihalang, masih lagi dalam permainan. Afiq Fazail pula mengambil alih tugas di sebahagian sayap, ditinggalkan untuk Gadar untuk Cabrera. Kita lihat bagaimana rempatan yang dilepaskan oleh Cabrera setelah ditinggalkan oleh Gadar. Kemudian barulah kita nampak kerja keras yang dilakukan oleh penjaga gol pasukan tim di separuh masa yang kedua ini, Syam. Ya, Hafiz Romli melakukan satu save yang agak baik di situ untuk mengelakkan gol daripada ditembusi oleh pasukan JDT. Dia juga memberi isyarat bahawa lebih merapati, harus kawalan lebih ketat, memberikan satu arahan kepada bersangkutan agar untuk menutup pemain yang untuk membuat satu lembatan tadi. JDT datang lagi. Lepas kali ini bagaimana Syafiq Rahim yang dihalang namun dapat juga melakukan hantaran, tetapi dapat dipatahkan dengan Yannick. Nampak sudah berada agak terkebawah untuk membantu rakan-rakan lain. Kemudian ke hujung sana untuk Said Sobri, tetapi Fazil Mazal lebih pantas untuk menutup ruang dan menyelamatkan dari bola itu dirampas oleh Said Sobri. Itulah gerakan-gerakan yang nampaknya mudah saja dibaca oleh pemain-pemain JDT. Mudah untuk barisan pemain pertahanan JDT untuk mematahkan serangan yang direncanakan oleh pemain tim Tabah. Fazil Mazlan begitu cepat membaca antara daripada Yannick tadi. Benar. Fazail untuk Gaby. Gaby untuk Insa. Ujung sana untuk Cabrera. Masih lagi dalam permainan Cabrera, peluang untuk JDT antara ke tengah. Coba sabaran yang dilakukan oleh Insa melakukan tandukan ke arah pintu gol pasukan tim. Namun usaha itu dapat digagalkan sedikit oleh pemain-pemain tim. Kita lihat sekali lagi bagaimana hantaran lambung
datang menerpa di situ Insa. Kemudian turut berada di situ adalah Muhammad Akil Irfanuddin untuk menghalang tandukan yang mahu dilakukan oleh Insa. Ya, usaha yang baik daripada Akil Irfanuddin untuk menghalang pada Insa melakukan satu tindakan yang agak baik. Jika tidak, tandukan itu rasanya tepat ke arah pintu gol pasukan. Ya, free header. Jika Akil Irfanuddin tidak memberi halangan tadi, satu free header yang mampu dilakukan oleh Insa. Nombor 25 Fakhur Razi dipanggil untuk keluar dan digantikan dengan pemain berjersey nombor 18 Muhammad Fauzi Abdul Qadar. Nampaknya pertukaran yang dilakukan oleh Rahmat Darmawan ini memasukkan seorang yang lebih fresh di bahagian tengah. Mungkin Fakhur Razi pada malam ini tidak begitu menjadi nampaknya, Hisham. Tidak begitu berfungsi untuk bersaing dengan pemain-pemain JDT, barisan tengah JDT. Muhammad Fauzi Qadar bekas pemain MIFA, merupakan seorang pemain tengah dan penyerang. Dia boleh bermain di kedua-dua posisi itu. Mungkin itu yang mahu digunakan oleh Rahmat Darmawan nampaknya untuk membantu Yannick khususnya untuk lebih tajam di bahagian depan setelah tim ketinggalan dengan 3 jaringan. Semuanya berlaku di sport masa yang pertama. Taran ke dalam untuk tim dengan gerakan-gerakan yang nampaknya dapat dikawal dengan begitu ketat. Mungkin ini adalah ruang-ruang yang lebih baik boleh dicipta oleh tim. Muhammad Akil Irfanuddin ke belakang untuk Dilshot. Dilshot untuk Badrul Hisham Morris. Kemudian cuba melorongkan ataupun membuat hantaran mencari pemain yang baru masuk, Muhammad Fauzi Abdul Qadar. Ini dia. Muhammad Fauzi Abdul Qadar, atau panggilan mesranya adalah Mamu. Mamu Mamu. Okey. Mamu ni kebiasaannya orang utara. Memang dia orang utara. Benar. Tidak salah dan tidak syak lagi. Harapkan ada sumbangan yang besar boleh diberikan untuk pasukan tim. Sambil ini gerakan yang cuba disusun. Tim tidak mahu mengalah dan tidak mahu berputus asa, kerana mereka dikatakan antara kelab yang juga terbaik selepas Felda United. Ya, tim merupakan satu kelab yang agak stabil dari segi performance. Tidaklah orang kata jatuh kepada Liga Perdana. Dari segi kewangan yang juga begitu kukuh, ya. Tentu sajalah Hisham lebih dekat dengan dua pasukan yang berada di pantai timur ini. Tim dan Tongkat seringkali mengikuti perkembangan. Jadi perkongsian yang sangat menarik nampaknya. Dua pasukan dari pantai timur yang sering memberikan saingan kepada pasukan-pasukan yang lain dalam usaha Liga Super, termasuk Terengganu, Liga Perdana. Untuk Kurnalan, bagaimana kuat kali ini untuk Kurnalan? Dia membiarkan saja kerana dia menyadari biarkan saja bola itu keluar. Dan masih banyak lagi ruang di separuh masa yang kedua ini dengan kedudukan yang selesa nampaknya untuk pasukan JDT. Sudah 3 kali penjaga gol pasukan tim ditewaskan. Muhammad Hafiz Romli. Sepakan percuma untuk pasukan tim. Sebagai daripada penyokong-penyokong pasukan tim, biarpun ketinggalan 3-0 tetapi terus mengibarkan bendera. Masih lagi setia untuk memberikan sokongan. Itu yang sangat menarik tentang penyokong-penyokong pasukan bola sepak tim. Dan saya tidak terkejut jika rata-ratanya juga daripada Terengganu sebenarnya. Penyokong-penyokong dari Terengganu memberikan sokongan kepada pasukan tim. Peluang sekarang ini untuk pasukan JDT. Lorongan mencari Gaby. Peluang sekali lagi yang dimiliki JDT. Cutback ke belakang. Kita lihat bagaimana connection yang begitu pantas di antara kedua-dua pemain ini. Ya.
Hantaran terus mencari Insa tepat. Bagaimana tapping yang dilakukan oleh Insa itu cuma sedikit saja melepasi pintu gol pasukan T-Team. Tak sikit, banyak juga, tetapi sekurang-kurangnya saya lebih tertarik melihat connection di antara dua pemain itu, gerakan itu begitu smooth, sangat-sangat tepat. Itu yang menarik dan menghiburkan kita sebenarnya, Hisham. Jadi satu lagi gerakan yang cuba disusun nampaknya oleh pemain-pemain JDT. Ini dia Cabrera, kalau tidak di sebelah sini untuk Gaby, di seberang sana untuk Cabrera. Dua pemain sayap. Dirampas oleh Yani, terpaksa turun ke bawah untuk membantu rakan-rakan. Masih lagi dalam kawalan kali ini. Peluang untuk pasukan T-Team, tetapi tolakan yang dilakukan oleh Nur Hakim Hassan mencari Mamu jauh ataupun agak mungkin agak perlahan. Dan Mamu belum sempat lagi untuk membuat larian. Kita nak memperkatakan juga, Hisham, tentang kedudukan semasa Pahang melebarkan jaringan kali ini 2-0 mengatasi pasukan Melaka. Ketika ini Perak masih kekal dengan satu jaringan. Pulau Pinang Kedah masih terikat. Peluang untuk pasukan JDT. Sambil kita nak memperkatakan tentang kedudukan semasa, tetapi Gaby sekali lagi beliau menambah derita T-Team nampaknya di Kuala Terengganu ini, dengan jaringan kedua pribadi dan jaringan keempat untuk pasukan JDT. Sukar untuk disekat Gaby Guerra ini, bekas pemain import PKNS dulu, Tabah. Benar, kita lihat bagaimana gerakan ini berlaku. Kemudian ada turning yang dilakukan Insa, kemudian dilorongkan untuk Gaby yang datang bermula dari Cabrera. Cabrera lalu di set up oleh Insa untuk Gaby untuk melakukan satu rembatan untuk menewaskan Hafiz Ramli. Cuma persoalannya barisan-barisan pemain pertahanan T-Team hanya memerhatikan saja gerakan-gerakan itu, ataupun sebenarnya kepantasan dan juga bagaimana setup yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT, khususnya Insa, benar-benar mengelirukan pemain-pemain pertahanan Dia T-Team. bermula daripada Guerra tadi, apabila mampu melakukan gerakan solo sebelum dilorongkan kepada Insa yang membuat satu setup kepada Gaby. Di sini di mana fungsi-fungsi pemain tengah dan pemain pertahanan T-Team. Apa yang ingin saya perkatakan di sini, Tabah, disiplin in defending dalam bertahan itu. Itu yang paling menarik sekali, ya. Jadi jaringan yang keempat dimiliki oleh pasukan JDT, hasil jaringan yang dilakukan oleh Gaby pada minit ke-59. Jadi adakah ini juga sebenarnya menyentap semangat pemain-pemain ataupun pasukan T-Team pada pandangan anda? Ya, apabila 4-0 Tabah, saya berpendapat pemain-pemain T-Team ini untuk bermain mungkin agak down sikit 40-0 dari segi moralnya. Namun begitu, kita mengharapkan T-Team tidak berputus asa dan terus memberikan cabaran dan saingan. Sobri leret saja kali ini, peluang untuk pasukan T-Team namun dapat dikeluarkan di sana. Pemain-pemain JDT dengan Gunalan juga turut berada di bawah untuk membantu mencari Yannick yang nampaknya sukar untuk melakukan percubaan ke arah pintu gol pasukan JDT dengan hantaran-hantaran yang agak sukar kadang-kadang untuk Yannick. Namun begitu tumpuan kita kepada pasukan JDT sekarang ini. Cabrera untuk Insa. Ya, JDT bermain dengan satu unit yang agak baik apabila mereka menyerang. Kesemua mereka berada di separuh padang pasukan T-Team. Begitu juga apabila mereka bertahan. Kita melihat kesemua, termasuk Gaby, termasuk Guerra, termasuk Gada, berada di half line mereka. Possession yang nampaknya kemas di kalangan pemain-pemain JDT. Rafiq Fazail yang semakin serasi dapat membaca gerakan-gerakan
dia juga nampaknya menjadi tonggak yang semakin penting nampaknya dalam Ya, pasukan JDT. Moraes, sebelum Moraes lagi, Afin telah digunakan oleh jurulatih mereka. Jika selain daripada Afi, JDT menggunakan Amirul Hadi, Tabah. Benar. Jadi saingan juga semakin sengit nampaknya di kalangan pemain-pemain JDT Ya, untuk turun dalam kesebelasan utama, kerana posisi itu kebiasaannya adalah tempat Amirul Hadi. Namun begitu sesiapa saja di bangku simpanan mampu untuk menggalas tanggungjawab yang sama dengan sekarang ini JDT. Gaby, lorongan cuba disambar di hujung sana oleh Cabrera untuk menjadikan kedudukan lebih selesa, tetapi nampaknya Cabrera sedikit terlewat untuk melakukan jaringan yang kelima. Jadi impian itu ketika ini tidak sampai kerana leretan ataupun lorongan hantaran yang dilakukan oleh Gaby itu gagal disambar dengan begitu kemas oleh Cabrera. Aisyah. ya, jika dilihat daripada first half lagi, Tabah, JDT menggunakan sepenuhnya di sebelah kanan mereka Gaby. Sesuatu harus dilakukan oleh Akil ataupun Rahmat untuk membendung daripada serangan daripada JDT di sebelah kiri mereka. Menyekat, mengawal dengan lebih ketat. Ya, Itu antara elemen-elemen yang perlu dipertingkatkan, dan saya yakin sekali Rahmat Darmawan tahu di bahagian sayap JDT sebelah kanan ini, di mana disitulah letaknya ataupun Gaby dan juga Esconalen. ya, dua-dua. Tidak Gaby, Esconalen, tidak Esconalen, Gaby. Tapi kali ini serangan itu datang dari sebelah sayap yang berbeza di hujung sana. Dalam kita memperkatakan tentang Gaby dan juga Esconalen, tetapi di seberang sana Cabrera juga seringkali dengan perangkap-perangkap gerakan-gerakan bergandingan bersama Fazil Mazan di hujung sana, di sebelah sayap sana. Belum ada pertukaran yang nampaknya mahu dilakukan oleh pasukan JDT, biarpun kedudukan agak selesa. Ya, Namun Moraes mahu mempertahankan kesebelasan pemain terbaiknya terus berada di atas padang. Dengan sepakan percuma dimiliki oleh pasukan JDT sekarang ini yang akan dilakukan oleh Syafiq Rahim, Nasrul Insa, seorang lagi saudaranya bersama Pahang, Iko Insa. Ya, juga berada saingan di liga bola sepak tempatan. Curving yang dilakukan oleh Syafiq, dia memilih untuk terus menghalakan bola itu ke arah pintu gol pasukan Titimis. ya, itu mungkin hantaran untuk Papos, Tabah. Bahagian apa pun nampak seperti curving. Mungkin Hisham lebih pakar dalam menilai bola itu, biarpun mungkin dari pandangan saya itu nampak macam nak di curve bola itu, tapi termanya lebih tepatnya ada di bahagian Fapus. Hantaran yang mahu dilakukan oleh Syafiq Rahim. Titip terus melakukan asakan mencari Mamu. Sedangkan ini agak sukar juga bagi Mamu melepasi ataupun mendapat hantaran-hantaran yang mungkin boleh saya katakan lebih sempurna untuk beliau melakukan sesuatu ke arah pintu gol pasukan JDT. Ya, itu Mamu seperti mana first half juga tadi, pemain Fakrul Azim Musa sukar untuk mendapat hantaran daripada pemain-pemain tengah. Servis yang baik untuk melepasi pemain-pemain pertahanan JDT, Tabah. Lontaran ke dalam yang dimiliki oleh pasukan T-Team yang akan dilakukan oleh Muhammad Akil Irfanuddin. Tinggi bahagian depan, cuba mencari Yannick, namun begitu tandukan Yannick juga tidak begitu tajam nampaknya untuk benar-benar mengajak Isam Tarmizi bekerja lebih keras. Namun begitu ada pemain Antonio nampaknya mengalami kecederaan sambil di tepi padang di bahagian depan kita, di bahagian grandstand ini. Moraes akan melakukan pertukaran dengan mengeluarkan pemain JDT nombor 22. Kadar akan dikeluarkan dan memasukkan seorang lagi penyerang sensasi kebangsaan sebenarnya, Hazrul Bakri. Tugas yang akan diambil alih oleh Hazwan ini di Kadar akan dikeluarkan, ditukarkan dengan Hazwan Bakri setelah dia menjaringkan gol yang kedua pada malam ini. Kita lihat antara gerakan-gerakan yang menghasilkan jaringan bagaimana Kadar
tapping saja. Tapping saja, satu teknik yang baik dilakukan oleh kedua pasukan, terutama oleh Syafiq Rahim dan juga Gadar. Pada minit ke-39 jaringan kedua yang dilakukan oleh Gadar. Jadi Hazwan Bakri dimasukkan dan Gadar tidak akan ada lagi aksinya yang boleh kita lihat selepas ini. Ya, ini peluang untuk Azwan Bakri ya, untuk membuktikan dan mendapat peluang minit permainan beliau untuk tempoh 30 minit kurang lebih. Tabah. Selaku pemain kebangsaan harus bermain di dalam pentas saingan utama, liga utama. Itu perlu Itu perlu. Jadi apa yang dimiliki oleh pemain-pemain import itu boleh dipelajari sebenarnya oleh pemain-pemain tempatan. Itu sewajibnya, Tabah. Titim terus menggunakan Said Sobri di hujung sana. Tolakkan Said Sobri pula yang tidak begitu tepat sebenarnya. Jadi sekali lagi peluang untuk JDT kali ini. Sentuhan pertama dari Hazwan Bakri. Terus ke belakang untuk Cabrera. Cabrera dorongkan untuk Syafiq Rahim. Syafiq untuk Gaby. Antara 1-2 mencari Insa. Kita lihat sekali gerakan yang semakin kemas dan selesa yang dicipta oleh pemain-pemain JDT. Tersenyum saja Gaby di situ. Tetapi satu lagi gerakan yang menarik dicipta oleh JDT. Ya, connection connection daripada pemain import JDT Gaby, Insa. Kita tengok di sini kelihatan Akil Ifanuddin lambat untuk menutup pemain JDT untuk yang mahu menerima bola. Seolah-olah pemain pertahanan tim dan keseluruhannya seolah-olah membiarkan saja pemain-pemain JDT bergerak bebas, bergerak selesa dengan tidak ada marking yang begitu ketat sekali. Ya, seolah-olah pemain-pemain tim tiada kekurangan urgensi pada perlawanan ini, Tabah. Biarpun pada hakikatnya sedang ketinggalan dengan jaringan 4-0. Satu lagi ke hujung sini. Cuba mencari Antonio yang cuba melakukan first timer, namun begitu masih lagi dalam kawalan. Itu hantaran yang dilakukan oleh Antonio melepasi deal shot. Begitu untuk menjaga gol pasukan Titim Muhammad Hafiz Ramzi itu tidak banyak masalah. Dia pun sudah 4 kali tertewas. Yannick, belum lagi kita dapat lihat keberkesanannya ataupun impak yang boleh dibawa oleh setelah mereka ditundukkan oleh Felda dengan jaringan 5 gol. Kemudian kali ini ketinggalan 4-0 biarpun sudah masuk minit ke-70, hampir minit ke-70. Joseph Yannick, 27 tahun dari Kamerun. Dia pernah bersama dengan Esperance dalam Liga Tunisia. Ketinggian 187 meter. Agak tinggi ya. Agak tinggi. Namun kalau kita lihat kelebihan yang dimiliki oleh Yannick itu tidak banyak digunakan oleh pemain-pemain Titim. Ya, tengok dengan ketinggian Yannick dan susuk fizikal Yannick itu agak tegap Tabah. Namun agak suka juga apabila Yannick keseorangan dan kurang mendapat servis-servis yang baik daripada pemain-pemain midfield Titim. Dia mirip-mirip seperti Wakame sedikit ada. Buat susuk tubuh. Ada Dixon Wakame. Sikitlah. Terima kasih Syam kerana setuju dengan saya. Berminat dengan Dixon Wakame ke? Satu ketika dulu. Namun begitu tumpuan kita terus kepada pasukan JDT yang mahu terus menguasai permainan, terus mahu mencari jaringan. Mungkin belum puas dengan 4 jaringan, tetapi bagi Titim mereka tidak seharusnya membiarkan kebebasan yang dimiliki oleh pemain-pemain JDT ketika ini. Ke hujung sana untuk Fazli Mazlan yang membuat overlapping. Pereira yang berada di tengah sedikit. Satu lob mencari Gaby, namun begitu agak kuat sebenarnya untuk Gaby. Agak kuat. Tetapi kita nampak bagaimana gerakan seolah-olah mencari Hazwan di sebelah kiri. Tetapi kita lihat bagaimana Cabrera boleh switch di game itu dan mencari Gaby di sebelah sini. Ya, apabila mereka bermain dengan 3 penyerang, Tabah, itu midfield mereka mempunyai banyak pilihan untuk menghantar bola ke hadapan. Insa. Dorongannya untuk Syafiq. Kita tengok Gunalan bagaimana membuat overlapping, tetapi dia cuba mencari Gaby di bahagian tengah. Kemudian
gerakan yang dapat dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain T-Team. Namun begitu sekali lagi peluang untuk pasukan JDT. Sekali lagi cuba mencari Gaby. Tolakkan keluar oleh Hafiz Romli, jago pasukan T-Team. Yang keadaan Mamu, nama gelarannya atau nama sebenarnya Muhammad Fauzi Abdul Qadar. Peluang untuk T-Team untuk sekurang-kurangnya merapatkan defisit gol. Peluang untuk T-Team kali ini terlepas kawalan oleh Nur Hakim Hassan tadi dan dapat dikawal kembali oleh JDT. Ya. Pantas kali ini untuk Insa. Ada 2 pemain termasuk Hazwan Bakri. Jadi 4 pemain JDT berada di kawasan T-Team. Gaby untuk Syafiq. Oh, satu reflection yang berlaku di situ. Hasil sepakan yang dilakukan oleh Syafiq mujur tidak tepat. Ya, tendangan daripada Syafiq itu miscue daripada Syafiq Rahim. Ada tindakan susulan dilakukan oleh Hazwan Bakri. Ya, sama ada reflection ataupun satu cubaan cambukan daripada Hazwan Hazwan Bakri. setelah dia melihat sepakan yang agak lemah oleh Syafiq Rahim dari Hijam. Jadi pertukaran seterusnya Muhammad Syuhiran dimasukkan menggantikan Akil Ifranuddin oleh Rahmat Dermawan. Ya, benar apa yang saya katakan tadi. Akil yang banyak kali tewas dengan Gaby dan Eskunalan, itu yang dilakukan oleh Rahmat Dermawan. Setelah diasak bertubi-tubi, energi mungkin sudah tidak lagi mampu untuk menghalang gerakan-gerakan pantas Gaby dan juga Eskunalan. Betul Syam? Ya, benar. Muhammad Syuhiran Zainal dimasukkan untuk energi yang lebih fresh. Sempat juga dia melakukan sepakan atau pemain yang baru dimasukkan sebenarnya. Bola terlebih dahulu keluar, Tabah. Muhammad Syuhiran Zainal. Peran ke dalam untuk JDT. Sudah 74 minit permainan di antara pasukan T-Team sebagai tuan rumah dan juga pasukan JDT. Satu cubaan yang mampu dibuat oleh Dilshot. Perlu lebih banyak sebenarnya sebagai pemain import Hisham, tetapi kadang-kadang kesukaran yang dimiliki oleh pemain import, ataupun kadang-kadang ada juga pemain-pemain import yang tidak boleh memberikan apa yang diharapkan oleh pasukan dan juga penyokong-penyokong. Ya, benar. Tidak semua pemain-pemain import yang bermain di dalam Liga Malaysia ini berkualiti, Tabah. Tidak seperti jika seperti JDT. Ini antara pemain-pemain asing yang agak berprofil tinggi, ya. Benar. Jadi pertukaran juga dilakukan oleh Morais dengan mengeluarkan Afiq Fazail dan memasukkan pemain jersey nombor 21 Muhammad Nazmi Faiz Mansur yang tidaklah begitu kerap dapat kita lihat aksi Nazmi Mansur. Mungkin ini peluang terbaik untuk Nazmi membuktikan beliau antara pemain tengah yang terbaik yang pernah dihasilkan oleh Liga Bola Sepak kita. Beliau merupakan satu aset pemain muda yang orang kata untuk menggantikan Syafiq Rahim, Badru Bahtiar, dan mengharapkan juga beliau mendapat 1 minit permainan yang agak cukup, yang banyak untuk mendapatkan tempat beliau di skuad kebangsaan. Benar-benar. Kalau kita nak memperkatakan tentang baki perlawanan selepas ini, tetapi tumpuan kita terlebih dulu kepada Nazmi Faiz Mansur di ujung sana dengan gerakan yang disusun oleh pasukan JDT. Sekali lagi mencari Gaby, peluang untuk JDT. Kekerapan mencari Gaby itu, keselesaan bagaimana Gaby yang tidak dikawal, dia berada pada kedudukan. Kita lihat bagaimana tidak ada pemain T-Team yang merapati Gaby, Syam. Syuhiran terutamanya ataupun Mamu harus banyak membantu. Harus alert
harus alert. Ini kelebihan JDT adalah apabila pergerakan-pergerakan off the ball mereka, terutamanya Gabby, Eskunala yang running from behind. Itu yang menyukarkan pemain-pemain tim untuk mengatasi masalah-masalah pertahanan mereka. Jaringan yang kelima dan kali ini hadir dari pemain back pasukan JDT. Fadlisas yang dapat melakukan jaringan untuk menjadi antara penjaring pada malam ini. Sudah 5 gol dihasilkan oleh pasukan JDT dan kali ini Fadlisas mencetak nama sebagai penjaring pada minit ke-78. Semakin kukuh nampaknya kedudukan JDT di Kuala Terengganu ini sambil sebahagian daripada penyokong-penyokong setia pasukan Johor. Kita lihat bagaimana dengan tenang saja dia dapat melakukan tandukan, kerana kalau kita lihat Yannick tidak begitu rapat dengan Fadlisas untuk menghalang tandukan yang dilakukan oleh Fadlisas. Ya, tiada seorang pemain tim yang mengikut rapat Fadlisas itu tadi Tabah. Apabila Syafiq Rahim membuat satu hantaran, satu feeder yang baik daripada tendangan penjuru dan membiarkan Fadlisas untuk melakukan satu tandukan yang baik tanpa dicabar oleh mana-mana pemain tim. Inilah antara elemen-elemen yang perlu dipertingkatkan lagi oleh tim khususnya memerhatikan di manakah kedudukan dan posisi pemain-pemain JDT. Namun begitu, Yannick yang terus berusaha gigih, berusaha kuat untuk membantu pasukan tim ini dia. Fadlisas pada minit ke-78 menjadikan kedudukan 5 untuk JDT, 0 tim sekarang ini. Sudah 5 jaringan seperti mana Felda menundukkan pasukan tim. Satu lagi pasukan iaitu JDT juga sedang mendahului dengan jaringan yang besar sekarang ini. Saya katakan sedang berpesta gol di Kuala Terengganu. Ya, harap-harapnya tim tidak lagi membiarkan gol mereka dibolosi. Cukuplah setakat itu. Hisham tidak rela lagi jaringan berlaku di Kuala Terengganu. Gabi ke tengah kali ini. 2 pemain JDT terlepas, termasuklah Insa tadi. Bola dikepung. Cuba dirampas oleh Azwan Bakri tadi, dilarikan sekarang ini ke hujung sana. Namun begitu tolakan cuba mencari set Sobri sudah dapat dibaca dan dikawal dengan begitu baik oleh Fazli Maslan. Jadi babak separuh masa yang kedua juga tidak banyak masa, hampir menuju ke penghujungnya. Dengan JDT sedang melalui dengan 5-0 selepas tamat perlawanan pada malam ini. Hisham, sambil kita lihat dulu akan dimasukkan seorang lagi pemain JDT iaitu Darren Lock untuk menggantikan Gabi. Ya, seorang lagi prospek pemain muda Tabah, Darren Lock merupakan pemain ketiga dan mengeluarkan pemain nombor 10 Gabriel Maguire dan digantikan pemain nombor 28 Darren Lock. JDT terus mengasah Insa. Mungkin off balance sedikit untuk melakukan percubaan ke arah pintu gol pasukan tim. Peluang untuk Syafiq tinggalkan untuk Darren Lock yang baru saja masuk, berada pada posisi Gabi sebelum itu. Syafiq tim kali ini terangkat ke belakang, cutback percubaan yang dilakukan dan sekaligus menjadikan gol yang ke-6. Dan kali ini giliran Cabrera pula menjadikan kedudukan semakin selesa nampaknya untuk pasukan JDT. Sudah 6 gol nampaknya Hisham. Apakah moral dan semangat pemain-pemain tim semakin luntur di Kuala Terengganu pada malam ini? Ya, semestinya moral pemain tim itulah turun. Bermula daripada gerakan ini Tabah, layanan daripada belakang Nazmi Faiz dan membuat satu cutback untuk Guerra.
Kekeliruan tolakan itu yang membuatkan pemain-pemain tim seolah-olah tidak dapat membaca sebenarnya gerakan. Kita lihat bagaimana Syafiq. Seolah-olah tolakan itu mahu ke bahagian tengah. Kemudian dia menolak di bahagian kiri pintu gol pasukan tim. Dan itu mungkin mengelirukan dan menjadikan pemain-pemain tim melihat sahaja gerakan itu agak tergamam. Mungkin kaku dengan moral mereka yang sudah jatuh sedikit dengan 5-0 tadi, Tabah. Dengan gerakan-gerakan pemain JDT yang agak selesa, bertukar-tukar posisi di antara mereka. Di sini kita lihat pemain tim untuk mengekang daripada JDT terus menjadikan gol. Jadi dari senarai 6 gol pada malam ini, Gaby memulakan cerita jaringan yang pertama. Oh, apakah ada sesuatu yang menarik untuk pasukan tim? Tendangan penalti sebenarnya diberikan untuk pasukan tim pada saat dan ketika yang sangat kritikal sebenarnya. Jadi peluang untuk pasukan tim. Kita lihat bagaimana Yannick ditarik di dalam kotak penalti, di dalam kawasan siksiat pasukan JDT. Oh, Antonio tidak sepatutnya pada pandangan saya dalam kedudukan yang sangat selesa. Sebenarnya Antonio tidak perlu menarik Yannick di dalam kawasan berbahaya. Melakukan satu fall yang tidak perlu kita di situ, Tabah. Dengan keadaan Yannick juga tidak berpeluang untuk menjadikan gol. Jadi peluang untuk Yannick sebenarnya sekurang-kurangnya biarpun jauh dalam tempoh waktu yang ada ini untuk merapatkan defisit gol. Dia sudah menjaringkan 3 gol untuk pasukan tim. 3 gol, Tabah. 3 gol. Selain daripada Samasa tidak beraksi dengan 4 gol. Dengan Hakim Hasan antara penjaring terbanyak untuk pasukan tim. Sekarang ini 5 gol. Jadi peluang untuk Yannick menerusi sepakan penalti ini. Bagaimana kedudukan itu? Gol untuk pasukan tim. Tidak mempersiakan peluang biarpun menyedari semakin ditinggalkan oleh pasukan JDT. Pemain import dari Kamerun ini bagi pasukan tim. Joseph Yannick Jeng lakukan sepakan penalti yang begitu menarik sekali. Kesudahan atau penjudah yang sempurna menewaskan Izam Tarmizi pada malam ini di Kuala Terengganu. Ya, Tabah. Setidak-tidaknya gol ini mampu memberikan satu kegembiraan kepada penyokong-penyokong tim. Apalagi daya yang ada dalam tempoh permainan yang semakin suntuk ini di separuh masa yang kedua. Dengan kedudukan semasa 6-1 sekarang ini memihak kepada pasukan JDT. JDT akan mengharungi baki perlawanan pada 5 bulan Ogos ini berdepan dengan pasukan Selangor di Selayang. Kemudian akan menjadi tuan rumah kepada pasukan Kelantan pada 20 hari bulan 9. Kemudian Felda dan JDT pada 30 bulan 9 sebelum melengkapkan jadual Liga Super ini berdepan dengan pasukan Kedah di Darul Aman. Itu yang paling menarik sekali. Itu juga tim berbaki 2 lagi di tempat. Peluang untuk pasukan tim setelah mereka memiliki satu jaringan melalui sepakan penalti. Yannick, peluang yang dimiliki oleh tim untuk sekurang-kurangnya mendapatkan gol yang kedua menerusi Nur Hakim Hasan. Namun repatannya dari pandangan Hisham. Ya, satu hantaran yang baik daripada Mamu kepada Hakim Hasan dan mampu disudahkan oleh Hakim Hasan walaupun tersasar di sebelah kiri gol. Pertukaran seterusnya Hisham dilakukan oleh Rahmat Dermawan ini dengan memasukkan pemain berjersey nombor 53 ini, Ui Si Kiong. Bekas pemain daripada Mifa. Seorang lagi rakan kepada Mamu. Ui Si Kiong berpindah ke tim ketika second transfer window baru-baru ini. Perpindahan yang memasukkan beberapa muka baru termasuk Ui Si Kiong dengan usaha dan kerja keras yang ditunjukkan oleh Fauzi ataupun gelaran yang menurut kata Hisham di kalangan pemain-pemain di Terengganu ini. Mamu belum sajalah siapa saja dari utara khususnya Pulau Pinang akan dapat gelaran itu, Hisham. Itu dah memang sinonim. Namun begitu kita berikan tumpuan kepada
gerakan ataupun susun atur yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Cabrera, Nazmi Faiz masih lagi bergerak, ditinggalkan untuk Insan. Untuk Hazwan Bakri terlepas, dapat disekat oleh Said Sobri di sana. Namun begitu masih lagi dalam kawalan pemain-pemain JDT. Dari kanan kemudian ke kiri. Oh, terlepas di antara Insa dan Syafiq, dapat dilarikan pemain yang baru saja masuk tadi. Si Kiong juga tersekat dan kembali dapat dikuasai oleh JDT. Untuk Nazmi, Mujur biarpun tersekat mencari Gaby. Darren Lock sebenarnya. Oh, Gaby sudah dikeluarkan. Darren Lock, sebab jarang-jarang Darren Lock dapat bola. Ya, tapi kelihatan persis kepada Persis Gaby, mirip tak jauh dari segi susuk tubuh dan juga warna kulitnya. Ya. Cerah. Pun begitu, apa yang paling menarik gandingan keserasian di kalangan pemain-pemain JDT yang nampaknya bebas untuk melakukan apa saja sampai diperhatikan oleh pemain tim. Maklum sajalah dalam kedudukan yang mungkin jurang perbezaan gol yang semakin banyak ini membuatkan pemain-pemain tim juga hanya mahu merhatikan saja gerakan-gerakan JDT. Kita lihat bagaimana mereka bergerak dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Dan dorongan atau antaranya mencari Kunalan ditinggal untuk Syafiq ke belakang untuk Anthony. Ini yang sedang berlaku. Ya, ini apabila JDT telah mendahului dengan agak besar dengan 6-1, JDT tidak lagi terburu-buru untuk terus menjadikan gol. Cuma build up, cuma untuk bermain ball possession, enjoy the game, boleh kita katakan begitu. Benar tambah. Inilah yang menariknya tentang JDT. Ya, sementara TT pula mungkin cuba mengharapkan masa permainan dihabiskan dengan lebih cepat. Namun begitu, T-Team satu pasal. Oh, bijak kali ini Darren Lock, cuma hantarannya agak lemah. Untuk sekurang-kurangnya dapat disambar oleh Nazmi Faiz Mansur yang berada di depan pintu gol kerana Hazwan Bakri agak jauh. Mungkin juga mengharapkan satu cutback akan dilakukan, tetapi itu tidak berlaku. Namun begitu Hisham, biarpun kalau keadaan ini kekal hingga tamat permainan di antara pasukan T-Team dan juga pasukan JDT, T-Team sebenarnya satu kelab yang satu pasukan juga sedang dalam perencanaan menjadi satu pasukan yang baik untuk terus memberikan saingan kepada pasukan-pasukan lain, khususnya bagi pasukan JDT. Namun begitu gerakan yang semakin mahu dicipta oleh JDT, seolah-olah 6 gol itu belum cukup Hisham. Mereka mahu terus memburu gol, memburu jaringan. Biarpun sedar dan kita percaya juga bahawa T-Team kalau tidak dalam perlawanan pada malam ini, mereka mengharapkan kebangkitan, khususnya menerusi pemain-pemain import seperti Dilshot dan juga sama saya tidak turunkan pada malam ini, boleh terus membantu T-Team untuk terus memberikan saingan dalam Liga Super 2017. Saya harapnya pemain-pemain import seperti Samasal lebih cepat pulih, recovery daripada kecederaan untuk sama-sama membantu pasukan. Begitu juga dengan Abdullah Yusuf Maika yang digantung perlawanan ekoran daripada kad kuning. Jadi percubaan dan gerakan-gerakan yang terus mau disusun oleh pasukan T-Team sudah mula berubah beberapa kedudukan di venue-venue yang lain nampaknya. Dengan Kedah sedang melalui Pulau Pinang dengan jaringan 2-0, sementara Selangor mendahului Kelantan 1-0. Perak terus mendahului Felda dengan jaringan 1-0. Pahang 2 gol sedang mengatasi Melaka United, sementara Sarawak ketinggalan 1-0 berdepan dengan pasukan PKNS. Kedudukan Kedah dan Pahang terus mengekori walaupun rapat, walaupun jumlah mata yang agak jauh. Jika kedudukan ini kekal untuk pasukan Kedah, berarti mereka kekal 11 mata di belakang pasukan JDT untuk terus memberikan cabaran dan juga saingan kepada pasukan JDT. Begitu juga dengan pasukan Pahang. Namun begitu tumpuan kita terus kita berikan kepada pasukan T-Team yang tidak berputus asa nampaknya.
beberapa gerakan yang cuba disusun dan juga dicipta. Kemasukan Mamu sedikit sebanyak, kalau Hisham setuju, membawa perubahan sebenarnya dalam Ya, pasukan saya T3. sedikit sebanyak apabila Mamu dimasukkan merubah sedikit dan memberi satu option kepada pemain-pemain tim yang mempunyai satu energi serangan. Di mana tadi Fakhur Razi yang more kepada pemain tengah. Sedikit pertukaran memberi satu, tapi belum cukup untuk memberikan gol yang lebih kepada pasukan tim Tabah. Mungkin percaturan juga ramuan-ramuan yang sedang dicipta oleh Rahmat Darmawan khususnya untuk menghadapi baki perlawanan seterusnya boleh memberikan sesuatu yang lebih baik untuk pasukan tim, kerana pasukan JDT tidak boleh kita nafikan satu pasukan yang terus kekal konsisten. Jika mereka muncul juara musim ini berarti sudah 4 kali dan belum ada lagi mana-mana pasukan atau kelab yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pasukan JDT dalam tempoh 3 minit waktu tambahan masa yang diberikan oleh Zulkan dan Zakaria ini. Dengan JDT terus melakukan serangan ke arah pintu gol pasukan T-Team. Nazmi tadi ditinggalkan untuk Syafiq. Syafiq melorongkan untuk Ashkonalan. Kenalan ke belakang untuk Antonio. Begitulah gerakan-gerakan build up yang sedang dilakukan oleh pasukan JDT. Insa tidak melakukan percubaan, masih lagi mahu melakukan gerakan. Dia cuba menghantar bola itu mencari Cabrera. Dan jadi itulah penamat dan cerita drama yang berlaku di Stadium Sultan Ismail Nasruddin di Kuala Terengganu ini untuk menamatkan pertembungan di antara pasukan T-Team sebagai tuan rumah dan juga pasukan JDT sebagai pasukan pelawan. Jadi kemenangan besar pasukan JDT ke atas pasukan T-Team dengan jaringan 6-1 kadar pada malam ini antara penyumbang jaringan, begitu juga dengan Cabrera yang turut menjadi penjaring gol pada malam ini untuk melengkapkan kemenangan 6 gol menundukkan pasukan T-Team. Ya, dengan kekalahan ini dan kepada pasukan T-Team terutamanya agak besar, tetapi seharusnya tidak berputus asa selepas ini dan tanah juga kepada pasukan JDT dengan kemenangan yang agak besar ini akan dapat menjarakkan mata dengan pasukan-pasukan lain seperti Kedah dan Pahang. Jadi begitulah kesudahan cerita yang berlaku di Kuala Terengganu. Kemenangan pasukan JDT menundukkan pasukan T-Team 6-1. Jadi banyak lagi perlawanan-perlawanan selepas ini sebelum tamatnya saingan liga untuk musim 2017 ini. Itu saja dari saya, Tabah Syazan Osman dan juga rakan tugas Hisham. InsyaAllah kita akan jumpa dan jumpa lagi balik ke studio bersama rakan tugas Zainal Abbas dan juga Syabi. Silakan. Terima kasih Tabah dan Hisham dari Kuala Terengganu. Begitulah kesudahannya. T-Team kecundang dengan jaringan yang besar kepada JDT 1-6 kedudukan selepas whistle penamat di minit yang ke-90. Teruskan bersama kami di TV3.